Kata-kata ajaib oleh Tim David. Pelajari rahsia komunikasi untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan memotivasikan orang di sekeliling anda untuk mendapatkan hasil yang anda inginkan dalam kedua-dua kehidupan peribadi dan profesional anda. Introduction. Years of experience as a magician taught Tim David that real magic came from the words we use to communicate with one another. Words have the power to inspire. Words have the power to influence. Words have the power to motivate. But how can we use them quickly to get the results? Kepentingan kata-kata dan hubungan manusia. Apakah masalah terbesar di dunia? Tidak membuat orang melakukan sesuatu. Ibu bapa bergelut untuk meminta anak mereka membuat kerja rumah, guru bergelut untuk memfokuskan pelajar mereka, pengurus bergelut untuk memastikan pekerja mereka berprestasi, dan doktor juga bergelut untuk meminta pesakit mereka mengikut pelan rawatan mereka. Sekiranya kita boleh membuat orang melakukan perkara yang kita mahu, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik, bukan? Penyelesaian standard untuk motivasi biasanya mengemis, merasuah, dan menakut sampai mati. Apabila kanak-kanak tidak mahu makan sayurnya, kami menyuap mereka dengan biskut yang enak itu selepas makan malam. Dan apabila itu tidak berjaya, kita mula mengomel, memanipulasi atau bahkan menipu untuk mendapatkan hasil. Taktik ini jarang berkesan dan orang ramai tidak suka diberitahu apa yang perlu dilakukan. Jika anda cuba memotivasikan orang secara langsung, anda akan gagal. Fikirkan orang yang anda cuba ubah dengan gigih, tetapi ia tidak pernah berhasil. Itu kerana anda menggunakan pendekatan yang salah. Sebaliknya, anda harus berusaha untuk memotivasikan tindakan mereka dan itulah cara kata-kata ajaib boleh menjadi sangat berguna. Apabila anda memikirkan perkataan ajaib, anda mungkin memikirkan perkataan seperti abracadabra atau Shazam atau Hocus Pocus. Dan sementara Tim David menghabiskan sebahagian besar karyanya sebagai ahli silap mata, dia kini menyampaikan keajaiban kata-kata yang kuat. 7 perkataan mudah. Mudah boleh membantu memotivasikan orang di sekeliling anda untuk melaksanakan apa yang anda mahukan. Bagaimanapun sebagai pengarang telaris, Daniel Pink berkata, motivasi bukanlah sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain. Ungkapan lama, berbunyi anda boleh membawa kuda ke air, tetapi anda tidak boleh membuatnya minum. Nah, seperti yang dikatakan oleh Tim David, anda mungkin tidak dapat membuatnya minum, tetapi anda boleh membuatnya haus. Otak manusia adalah kompleks, tetapi sebahagian besar daripada mereka sudah haus. Mereka mendambakan arahan dan pengaruh. Anda hanya perlu mencari motivasi seseorang dan memanfaatkannya. Apabila anda berjaya melakukannya, anda tidak lagi menghadapi masalah mencari motivasi, tetapi mengarahkannya. Langkah pertama untuk mendapatkan hasil ialah mewujudkan satu perkara kecil yang dipanggil hubungan manusia. Hubungan manusia adalah tanah di mana membuat orang melakukan sesuatu berkembang. Dengan mewujudkan sambungan, anda boleh membuat beberapa kesilapan dan masih mendapat hasil. Namun jika anda gagal melakukan ini, ia semudah permainan tamat. Fikirkanlah, apabila guru benar-benar berhubung dengan pelajar mereka, pembelajaran berlaku. Apabila doktor berhubung dengan pesakit mereka, penyembuhan berlaku. Dan apabila syarikat benar-benar berhubung dengan pelanggan mereka, perniagaan berlaku. Pada tahun 1967, ahli psikologi Albert Mehrabian menulis bahawa perkataan membentuk kira-kira 7% daripada apa yang kita komunikasi, manakala selebihnya hanyalah bahasa badan dan nada suara. Oleh itu, walaupun perkataan hanya menghasilkan peratusan kecil komunikasi, pengaruh kecil itu boleh membantu anda mengekspresikan diri anda dan berkomunikasi dengan lebih jelas. Kata-kata adalah alat yang berkuasa, tetapi apabila digunakan oleh tukang yang tidak mahir, hasilnya boleh menyakitkan atau bahkan merosakkan. Keajaibannya, fikirkan salah satu momen terbesar dalam hidup anda, berlutut sambil memegang sesuatu yang kelihatan kecil dan mengharapkan sesuatu yang besar. Menanyakan satu soalan mudah, sudikah awak berkahwin dengan saya? Soalan itu diikuti dengan senyap, terkejut dan menangis. Detik-detik yang membawa kepada jawapan terasa seperti 10 saat terpanjang dalam hidup anda. Tetapi akhirnya, anda mendengar yang sempurna. Tanda perceraian, Gottman mempunyai kadar ketepatan 91% untuk meramal kejayaan atau kegagalan hubungan. Tanda-tanda itu, mereka adalah bertentangan dengan apa yang diwakili oleh ia. Isyarat yang paling kuat ialah penghinaan. Apabila pasangan menyatakan penghinaan atau ketidaksetujuan pada yang lain,
Mereka pada dasarnya berkata saya lebih tinggi dari segi moral daripada kamu. Penghinaan yang bercampur dengan kritikan, penghalang batu, pertahanan diri dan percubaan pembaikan yang gagal mewujudkan kombinasi toksik yang membawa kepada perceraian 91% pada setiap masa. Jadi sementara tidak mempunyai kuasa untuk menamatkan hubungan, ia mempunyai kuasa untuk menyatukan mereka. Ia merapatkan konflik, memupuk kekaguman, mencipta pengalaman dikongsi dan menawarkan penerimaan. Dalam perkahwinan, ia adalah kata ajaib dengan kuasa yang mengagumkan. Tanpanya, perkahwinan gagal. Dengan itu, perkahwinan berjaya. Tetapi bolehkah perkataan ajaib mempengaruhi hubungan lain dalam hidup kita? Ringkasnya, ya. Sebagai manusia, kita takut ditolak. Perasaan hubungan dan berada dalam kumpulan adalah kunci kepada kelangsungan hidup kita. Inilah sebabnya mengapa pengucapan awam adalah salah satu ketakutan nombor satu orang. Ia memburukkan lagi ketakutan kita untuk ditolak kerana kita